Pengenalan untuk falsafah penciptaan manusia menurut perspektif Barat dan Islam. Yang pertama, definisi manusia secara umum. Manusia ialah makhluk yang mempunyai struktur tubuh badan yang sempurna, iaitu kepala, badan, tangan dan kaki. Selain itu, manusia juga mempunyai organ-organ di dalam tubuh badan mereka yang sistemnya sangat lancar dan efisien. Yang kedua, definisi manusia menurut Islam. Manusia merupakan sejenis makhluk yang diberikan satu kelebihan supaya dapat menanggung amanah Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, definisi manusia menurut Barat. Manusia merupakan haiwan yang berevolusi. Mereka mencipta teori mereka sendiri, iaitu teori evolusi Darwin, yang menjelaskan bahawa manusia dahulunya merupakan haiwan. Hal ini terjadi kerana ilmuwan Barat menolak aspek spiritual, iaitu ajaran agama, kerana tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Objektif kajian. Okey, yang pertama menentukan, mengkaji, menafsir tentang teori penciptaan manusia yang sebenar menerusi ilmu Al-Quran, ilmu sains dan juga pemikiran Barat. Yang kedua, memahami proses penciptaan manusia adalah salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang perlu menyedari bahawa tugas manusia diciptakan untuk mengabdi diri kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Baik, yang ketiga, mendalami tugas manusia Islam yang ditaklifkan dengan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi dan mengetahui bahawa Nabi Adam adalah bapa kepada manusia. Seterusnya, kajian literatur. Sebahagian orang ada yang mengatakan bahawa manusia adalah makhluk yang sempurna kerana ia mempunyai jasad yang indah dan dilengkapi dengan jiwa. Sebahagian yang lain mengatakan manusia merupakan makhluk Allah yang sentiasa mengeluh, merasa kehilangan apabila ia menampak musuh. Secara amnya, penciptaan manusia mengikut kitab agama pemikiran seperti berikut. Yang pertama adalah falsafah Hindu, di mana manusia merupakan salah satu pancaran dari zat Brahman. Yang kedua adalah falsafah Buddha. Dalam falsafah Buddha bahawa manusia tidak boleh memiliki kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi kerana tujuan hidup dalam ajaran Buddha adalah mencari nirwana. Yang ketiga, Kristian. Konsep kepercayaan agama Nasrani bahawa manusia lahir di dunia ini dengan membawa dosa, mereka mewarisi dosa asal dari Nabi Adam yang pernah durhaka kepada Tuhan. Yang keempat adalah agama Islam. Pandangan Islam adalah sangat berbeza dengan agama-agama yang lain, di mana ajaran Islam memandang manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah SWT. Berikut merupakan salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Okey, sekarang fakta satu iaitu manusia biasa. Pengenalan dan hadis. Bermula dengan Nabi Adam AS dan Hawa, manusia kemudiannya berkembang biak melalui proses persenyawaan benih perempuan dan lelaki di dalam rahim. Pemahaman terhadap ayat berkaitan ciptaan manusia amat penting kerana sebahagian orientalis cuba mengelirukan maksud dan tafsiran ayat tersebut. Proses kejadian manusia agak terperinci diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya ialah iaitu di dalam surah Az-Zumar ayat 39, dia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu, iaitu berperingkat-peringkat dari satu kejadian dan dalam 3 suasana gelap gelita. Seterusnya surah Nuh ayat 71. Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah, sedangkan dia menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat, iaitu bermula dari parti makanan yang berasal dari tumbuhan di bumi, kemudian menjadi mani dan melalui beberapa peringkat di dalam rahim sehingga menjadi seorang manusia yang sempurna. Okey, seterusnya kita beralih kepada proses kejadian manusia biasa menurut Al-Quran. Proses yang pertama iaitu sulasalah min tin, saripati tanah. Proses kedua, nutfah, air mani. Proses ketiga, alaqah, menjadi segumpal darah. Proses keempat, mudghah, menjadi segumpal daging di dalam tubuh wanita. Yang kelima, idzam, iaitu daripada segumpal darah daging menjadi tulang ataupun kerangka. Dan yang proses keenam, kisah al-izam, iaitu penutupan tulang.
Dan yang terakhir ialah insya, proses mewujudkan makhluk lain, iaitu mewujudkan manusia biasa seperti kita. Okey, ini adalah gambaran secara kartun proses kejadian manusia mengikut Al-Quran melalui beberapa proses yang disebutkan tadi, iaitu minggu ke-8 maka mewujudkan makhluk lain. Minggu pertama merupakan saripati tanah, air mani dan seterusnya. Akhir sekali, kesimpulan. Tahap ini menandakan bahawa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikan berbeza dari makhluk lain, iaitu roh yang membezakan dengan makhluk lain. Pertemuan benih ayah dan ibu membentuk janin di dalam rahim ibu yang tumbuh secara evolusi. Setelah janin itu sempurna, maka lahirlah seorang bayi. Berikutnya, teori evolusi dan penciptaan dari perspektif Barat. Ringkasan falsafah penciptaan dari Barat dapat disimpulkan sebagai manusia berasal daripada sejenis cimpanzi yang berevolusi sehingga menjadi manusia. Beberapa ahli falsafah seperti Socrates mengatakan manusia sebagai zoon politikan atau haiwan sosial. Menurut Charles Darwin, pada tahun 1959, yang berasal daripada Barat telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa manusia, iaitu kita, adalah berasal daripada sejenis cimpanzi yang berevolusi sehingga menjadi manusia. Teori ini dikatakan bahawa manusia pada mulanya tinggal di atas pokok lalu turun ke tanah dan berjalan menggunakan kaki dan tangan. Akhirnya berdiri tegak berjalan menggunakan kedua belah kaki seperti mana yang terjadi pada masa kini. Teori ini tidak dibuktikan dengan mana-mana bukti saintifik dan hanya sekadar teori yang dikeluarkan menggunakan akal yang cetek. Gambar yang dilampirkan tersebut adalah merupakan propaganda yang dimainkan oleh Barat. Oleh yang demikian, adakah kita mahu mengaku kita berasal daripada sejenis kera yang berevolusi atau mempercayai dalil yang telah diberikan dalam Al-Quran? Konklusinya, teori tersebut boleh ditolak mentah oleh umat Islam dan manusia yang berfikiran waras kerana tiada bukti yang dapat menyokong teori tersebut. Akhir sekali, penciptaan Nabi Adam AS sebagai khalifah. Kronologi penciptaan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan dan diperkenalkan kepada para malaikat. Baginda dilahirkan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Baginda mempunyai kelebihan intelektual dengan menyebut nama-nama Allah. Setelah mengetahui perkara itu, para malaikat mengakui maksud dan tujuan Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah tanpa menyoal. Nabi Adam AS dimuliakan oleh makhluk kerana kelebihannya, bahkan lebih tinggi darjatnya berbanding para malaikat. Para malaikat telah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di hadapan Nabi, kecuali Iblis yang enggan sujud dan berasa bangga. Lalu Iblis pun diarahkan keluar dari syurga dan berjanji akan menyesatkan manusia sehingga kiamat. Seterusnya, tugas manusia sebagai khalifah iaitu mengelola alam sebaik-baiknya, menjaga kesejahteraan bersama dan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan cara yang betul, iaitu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tugas manusia sebagai hamba Allah iaitu mengabdikan diri kepada Allah dan beramal soleh, tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah, dan menjaga kesucian agama dengan menegakkan syariat Islam dan berdakwah. Akhir sekali, tugas manusia ialah memakmurkan bumi dengan menggunakan kekayaan bumi sebaik mungkin. Kedua, menggunakan hasil bumi dengan adil dan sekata. Akhir sekali, memelihara alam agar tidak rosak. Kesimpulan untuk falsafah penciptaan manusia menurut perspektif Barat dan Islam. Secara rumusnya, kita sebagai umat Islam perlu berlandaskan Al-Quran dan Hadis dalam menyelesaikan segala permasalahan yang perlukan perbincangan oleh ilmuwan. Penciptaan manusia menurut Islam ialah pembentukan manusia daripada tanah dan air mani. Kita dapat huraikan proses kejadian manusia dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu penciptaan Adam AS, penciptaan Hawa AS, penciptaan Isa AS dan penciptaan keturunan Adam AS, iaitu bermula dari nutfah, alaqah, mudghah dan sebagainya. Menurut Barat pula ialah pembentukan manusia dahulu berlandaskan teori evolusi Darwin. Ilmuwan Barat menyebutkan manusia adalah haiwan yang berperingkat tinggi dan terkait pula dengan teori Charles Darwin yang mengatakan kejadian manusia bermula dari monyet.